TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sembang Aktif di Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama-sama dengan semua. Harap semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang tenang-tenang, ceria-ceria, sentiasa di samping keluarga tercinta. Jangan tukar stesen, anda sedang menonton Didik TV KPM. Baiklah, hari ini Abang Fizi tidak keserangan. Abang Fizi bersama-sama dengan Encik Samsudin bin Reza, iaitu Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni di bahagian Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Cik Sam. Waalaikumsalam Fizi. Apa khabar Cik Sam? Alhamdulillah sihat. Nampak segak bergaya hari ini. Terima kasih. Baiklah, hari ini kita akan berbicara soal apresiasi seni untuk semua ni. Baiklah, bolehkah Encik Sam terangkan kepada kami ni berkaitan dengan latar belakang program apresiasi seni untuk semua ni? Okey. Jadi untuk pengetahuan Fizi jadi apresiasi ni ialah kita appreciate. Okay, dalam kesenian ni dia sangat luas dia punya ni. Okay, idea kita nak buat program apresiasi seni ni pada tahun ini lah dicetuskan oleh pengarah kami lah. Baik. Jadi dia mencadangkan kepada kami supaya kita klusterkan program-program ni. Kluster berarti kita ada banyak program, kita tak nak dia bersepah. Jadi bila kluster tu dia nampak lebih gagah dan besar sikit lah. So dari segi pengumpulan maksudnya kita dapat melihat karya itu dapat disatukanlah. Jadi maka kami di unit kami iaitu unit pembangunan kesenian seni, kita merancang, kita susun balik semula program-program kita dan kita klusterkan kepada beberapa antaranya ialah apresiasi seni untuk semualah. Itu dia punya, orang kata dia punya. Dan untuk pengetahuan Fizi, apresiasi seni untuk semua ni dia ada, sebenarnya dia mengandungi beberapa pertandingan di dalamnya lah. Dia ada beberapa pertandingan iaitu dan pertandingan seni visual ni juga adalah pertandingan yang mana dia macam mana Fizi tahu bahawa aktiviti co-curriculum ini adalah menyokong kepada aktiviti kurikulum dan bilik darjah. So seni visual ada diajar di bilik darjah, betul tak? Betul. Jadi dia punya penguat dia, enhance apa tu, dia punya cara kita nak kembangkan bakat dan potensi mereka daripada bilik darjah tu, maka kita kembangkan melalui pertandingan dia. So di sinilah pertandingan ruang-ruang yang mana kita ada pertandingan catatan, kita ada pertandingan berbagai jenis dalam elemen dan seni visual kita cuba pertandingkan. Diketengahkan dalam pertandingan apresiasi seni untuk semua ni. Yes, betul. Dan kita nak bertanya tentang tujuan dan juga objektif program apresiasi seni untuk semua ni. Okey, terima kasih. Jadi ruang sebenarnya kita nak bagi ruang dan peluang kepada pelajar kita untuk menyertai program pertandingan di peringkat kebangsaan yang lebih luas lagi. Okey, jadi kita nak supaya semua murid diberi ruang dan peluang, dia dapat menghantar karya mereka untuk dipertandingkan, dan kita sentiasa berusahalah dalam mencari mana-mana orang kata platform, mana-mana badan-badan di luar sana yang terlibat dari segi kesenian ni untuk berkolaborasi dengan kita lah. Okay. Dan di samping itu kita nak menarik masyarakat kat luar sana untuk melihat atau menghargai bakat pelajar kita ni dalam seni visual ni. Dan kita nak dan juga kita ingin mengembangkan bakat mereka untuk supaya golongan muda ini dia memahami seni dengan lebih mendalam. Okey, mendalam. Selain daripada hobi tadi juga. Dan kita juga nak menambahkan pegiat seni. Kita naklah pelukis kita sentiasa berkembang. Betul. Kita ada elemen-elemen baru dalam seni visual kan. Dan juga selain itu mereka juga akan mendapat markah PJSK untuk membantu mereka mendapat markah yang baik untuk kemasukan universiti. Dan yang paling utama sekali ni, kita sekarang mencuba untuk mencari keboleh pasaran mereka dalam bidang seni visual. Yalah. Maksudnya kita boleh orang kata dia bukan saja hantar lukisan tetapi duduk diam, tidak, kita boleh pasarkan dia. Kita jual. Kita jual. Maksudnya contoh Fizi, pelajar dia nama Fizi, daripada Kelantan, hantar lukisan, orang mungkin tak kenal siapa Fizi, tapi Fizi seorang kreatif. Bila hantar cantik. Jadi kita bila kita pamer, kita bertanding, menang dan kita selling. Jadi orang akan mula kenal. Ini satu perendahan yang cukup baiklah bagi
murid-murid kita yang sedang menonton Didik TV KPM pada hari ini memang terbaik. Kalau anda ada bakat dalam bidang lukisan, ini adalah platform yang paling baik untuk anda mengetengahkan hasil-hasil karya yang telah pun dihasilkan oleh anda pada hari ini. Baiklah, Cik Sam. Dalam program kali ini, ada berapa kategori pertandingan yang dipertandingkan dalam kita punya apresiasi seni untuk semua ni? Okey, soalan bagus. Jadi, dalam tahun ini kita merancang, kita klusterkan sebanyak tujuh pertandingan. Banyak. Dan yang paling menarik sekali dalam ni, SPRM turut berkolaborasi bersama dengan kita. Apa kena-mengena ni? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dengan Kementerian Pendidikan Malaysia ni. Okey. Dia orang sebenarnya SPRM dia memang dalam dia ada pelan anti rasuah dia. Baik. So dalam situ dia ada satu segmen wira anti rasuah. Wira ataupun singkatan dia war. Wira anti rasuah. Okey, baik. Jadi elemen seni ini kita boleh through boleh melalui apa-apa sumber pendidikan lah. Jadi mereka bersama dengan kami untuk buat poster berkaitan dengan anti rasuah. So mereka bersama dengan kita. Itu salah satu daripada pertandingan. Antara pertandingan lain yang pertandingan kami buat saban tahun ialah pertandingan seni visual sekolah menengah dan sekolah rendah. Itu ada dua. Dan setiap tahun pertandingan ini kita tukar tema dia. Baik. Mungkin tahun lepas kita lebih kepada, sebab kita masa itu negara dia landa pandemik. So kita lebih kepada adiwira aku, kita jaga kita. Tahun ni pula saya nampak dengan lebih orang kata kita dah mula cari elemen baru yang mana sebenarnya macam saya kata kebolepasaran, kita mula melihat, kita nak menguji kemampuan pelajar ini. Kita buat pertandingan, antara satunya ialah landscape bangunan. Jadi landscape bangunan menarik. Jadi dia bukan orang arkitektur dia, kita akan lihat hasilan karya yang sangat hebat. Untuk sekolah rendah, untuk sekolah rendah pula kita buat pertandingan yang orang kata yang cerita-cerita dongeng rakyat. Ada lagi pertandingan lain yang kita tadi wira rasuah. Jadi dia ada beberapa kategori lah. So kalau di kategori yang semua dia ada 7 lah, Fizi. Ini satu pendedahan yang cukup baiklah bagi pelajar ialah dengan situasi yang berada sekarang ni, kita mengharapkan di kalangan murid-murid yang sedang menonton kita ni, di samping mereka menyertai program yang telah boleh dianjurkan bersama dengan apresiasi seni untuk semua ni, lebih-lebih lagi saya berminat dengan pertandingan poster wira anti rasuah ni. Ada kategori sekolah rendah, sekolah menengah. Betul. Baik. Lagi ada kategori apa lagi kategori kita kalau tengok di sini kita ada pertandingan wira anti rasuah, kita sekolah rendah menengah. Kalau sekolah rendah tu kami benci rasuah. So elemen tu kita nak tanamkan kepada pelajar kita untuk menolak rasuah ni. Walaupun mereka kecil tak tahu apa-apa, tetapi kita nak mereka faham bahawa rasuah ini adalah satu perbuatan yang tidak baik, yang jijik, kita kena hindarkan. Kalau di sekolah menengah pula, kami anti rasuah, mereka dah mula berfikiran yang lebih besar lagi. Maksudnya dah mula menggambarkan elemen-elemen mana yang mereka nak tunjuk, sebab rasuah ni bukan saja pada wang ringgit. Betul. Dia sangat besar. Salah guna apa benda lah kan, belanja makan ke apa. Betul. Tapi tak ada, maksudnya bukan belanja makan yang sedekah tu, maksudnya itu antara kita punya. Dan juga selain pada itu, Fizi, yang kategori yang saya cakap tadi, yang sekolah rendah, sekolah menengah yang kami anjurkan sendiri itu, dia membuka elemen baru kepada apa yang kita nak capai. Kalau macam saya cakap pandemik tahun lepas, kita bercadang hasil karya kita dulu kita nak hadiahkan kepada hospital-hospital untuk kita pamerkan ini. Tapi yang kali ini pula yang tu kita bercadang untuk menjualnya, untuk lihat. Sebab di sana saya pasti orang ramai bila melihat pameran ini nanti, bila mereka akan tertarik dengan apa yang kita katakan itu. Baik, selain daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, ada lagi tak kementerian yang bekerjasama dengan KPM untuk menjayakan apresiasi seni untuk semua ni? Dari segi yang membuat kolaborasi bersama ni, setakat ini SPRM. Tetapi kita ada jalinan rangkaian sinergi yang sangat hebat daripada universiti. Kita ada bersama dengan Aswara, kita bersama dengan UiTM. Dan juga mereka ini membantu kita dari segi macam mana memula kita buat konsep, apa cara kita nak buat pertandingan ni, Fizi. Kita bukan cerita borak 3 orang dia. Kita panggil penggiat-penggiat, kita panggil orang akademik untuk melihat, maksudnya kita tak nak ketinggalan, KPM tak nak ketinggalan. Bila kita buat pertandingan tu, kita nak pastikan
elemen pertandingan kita bagi ni dia standard. Dia berada pada situasi semasa. So macam UiTM, macam contoh dengan Aswaran yang tadi, mereka bukan saja menyumbang daripada segi pemikiran dalam kita menjadikan pertandingan ini, mereka juga bersama-sama kita dalam dua perkara lagi, iaitu dari segi penilaian. Penilaian lukisan, maksud karya tu bila sampai dekat kita, dia ada daripada berbagai peringkat tu nanti, maka kita akan nilai karya itu. Orang-orang universiti tadi, selain daripada penggiat-penggiat yang seni di luar sana, kita panggil untuk kita nilai. Tujuan dia bukan apa? Tujuan dia kita nak tunjuk pada mereka bahawa murid-murid KPM ni sangat hebat. Memang kita benar. nak tunjuk pada mereka. Jadi mereka memang sukalah sebab mesti ini future student contohlah. Tapi maksudnya mereka dah mula nampak elemen-elemen itu. Okey. Sama juga dengan UiTM tadi. Mereka bukan saja dari segi yang menilai juga, dan juga mereka juga memberi ruang kita menggunakan dia punya facilities sebagai pameran. Baik. Okay. Terima kasih Encik Sam kita ataupun Encik Samsudin berbicara soal apresiasi seni untuk semua ni. Baiklah, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini kita berbicara soal apresiasi seni untuk semua hari ini. Saya bersama-sama dengan Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni di bahagian Sukan, Ko-Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Encik Samsudin, ataupun lebih manja dipanggil Encik Sam pada hari ini. Baik Encik Sam, bolehkah Encik Sam terangkan kepada kami ni kaedah pelaksanaan program apresiasi seni untuk semua ni? Okey, terima kasih Fizi. Jadi pertandingan dalam majlis apresiasi untuk semua ni, kita ada macam saya kata kategori, ada banyak kategori. So kita bila merancang satu program di KPM tu, kita mesti melihat program ini dilaksanakan dalam pemerikatan. Maksudnya bermula daripada sekolah, dia pergi kepada daerah, daerah pergi kepada negeri, negeri pergi kepada kebangsaan. Jadi dia mesti ada melalui itu, barulah benda ini kita namakan apa yang kita rancang selama ini dapat jalankan dengan baik. So dalam semua pertandingan dalam seni visual kita adakan di Kementerian Pendidikan ini secara kebangsaan, dia mesti melalui pemerikatan saya kata tadi, iaitu sekolah pergi daerah, daerah pergi negeri, negeri pergi kebangsaan. Jadi yang terbaik di sekolah akan pergi ke peringkat daerah, bertanding sesama sendiri di daerah tu akan naik pergi ke peringkat negeri. Yes, betul. Lepas tu baru pergi kebangsaan. Dia macam sukan jugalah. Macam sukan. Cuma sukan dia ada fizikal. Ini dia hantar karya. Okey, jadi antara karya yang fizikal, karya lagi banyaklah dapat. Betul. Sebab dia perlu masa, lepas tu dia hantar. Jadi kita dapat, sebenarnya kita dapat orang kata hasil yang banyak daripada peringkat akar umbi. Tapi yalah, biasalah. Bila final mestilah pemenangnya itu je 1 hingga 5 lah macam kan. Okay. Jadi penyertaan murid kat sini, asas untuk penyertaan semua murid ini ialah kita mesti penyertaan secara percuma. Kita tak ada sebarangan ni, termasuk juga kalau kita buat pertandingan yang lain lah. Okey, dan kita tapi walaupun kita ada 7 kategori ataupun 3 pertandingan utama yang dipecah pada 7 kategori tadi, tetapi murid hanya boleh masuk 1 saja. Setiap murid satu pertandingan saja. Contoh Fizi memang hebatlah melukis, yang Wiranto Raswah dia nak masuk. Ini yang seni visual dia nampak yang lukisan landscape bangunan dia pun semua dia nak masuk. Semua nak sebut. Hanya pilih satu je. Kalau kita tak menolak kemungkinan bahawa kita menerima pelajar yang hebat macam tu. Tetapi kita kena tapislah. Maksudnya kita sebenarnya tujuannya kita nak beri ruang dan peluang kepada pelajar lain untuk sama. Memang ada, tapi kita nak, maksudnya kita bila kita memilih tu, kita pasti okey Fizi ni satu je, walaupun dia hantar 7 atau 3 kita hantar satu je. Okey, itu antara kita punya kaedah pelaksanaan lah. So dia mula daripada berbagai peringkat, maksudnya daripada sekolah kita wawarkan awal. Maksudnya nak melakukan pertandingan ni, kita mesti bermula kurang-kurangnya 3 bulan awal. Jadi dah bermula dah ni. Untuk maksudnya dia kena bagi mereka ni untuk bersedia. Bersedia sebab dia mesti ada tahu dulu tajuk dia apa sebagaimana, lepas tu baru mereka akan mula melukis. Apa medium yang dipakai, macam mana, berapa ukuran besar, memang semua dah ditetapkan. Kita dah memang, maksudnya surat siaran untuk pertandingan ini kita dah wawarkan dan kita dah bagi
bagi QR code semua untuk mereka scan dan mereka melihat apa syarat pertandingan dan mereka akan laksanakanlah. Baik, ini berkenaan dengan pemilihan pemenang ni. Bagaimana kaedah pemilihan pemenang ni? Untuk mencari pemenang. Yalah, memang ada pelbagai peringkat. Peringkat pertama itu sekolah, pergi ke peringkat daerah, negeri, kebangsaan. Ada 4 peringkat di sini. Betul. Bagaimana dengan kaedah penjurian? Kaedah penjurian dia, saya tak berani sebut yang peringkat di bawah. Tapi pada di peringkat kami, tapi saya yakin di bawah pun mengamalkan yang sama. Mereka akan biasanya memilih ni, bukan orang kata pilih sekadar Fizi, cantik ambil, tidak. Mereka mesti ada kriteria juri ni sendiri. Kalau peringkat kami ni, pada peringkat kami ni, kami memang memastikan. Sebab karya murid di peringkat kebangsaan ni, Fizi, bukan dia terhenti di sini. Baik. Kita mencari ruang dan peluang untuk kita hantar mereka ke peringkat antarabangsa. So, kita pastikan standard itu capai. Jadi, di pihak kami, di KPM, kita biasanya, macam saya ulang tadi, maksudnya kita menggunakan kepakaran daripada orang-orang yang hebat di luar sana dalam bidang seni visual ni. So kita ada kerjasama yang erat dengan Fakulti Seni Halus di UiTM, dengan Aswara dan juga universiti lain. Semua hebat semua ni. Semua swasta yang mana mereka ni sebenarnya tunggu saja ruang untuk kita panggil. Sebab mereka seronok. Sebab dia guru ni lain. Guru ni bila dia mengajar, dia dapat tengok hasil anak murid dia tu ni, dia bangga. Jadi cikgu ni dia memang dia rasa seronok, dan orang seni ni memang macam itulah. Betul lah. Dia melihat kepada perkara macam tu. Kita memahamilah. Nak tanya Cik Sam kita lah, apa di antara cabaran yang dihadapi sepanjang program apresiasi seni untuk semua ni? Cabaran dia yang kita ni lah macam tadi, macam kita syarat pertama tadi, macam ada 2-3 penyertaan. Kemudian ada juga yang penyertaan orang kata sekadar nak masuk je. Kan, ada. Mereka bukan apa, mereka mungkin murid ini dia mungkin tapisannya kurang di peringkat sekolah, jadi dia feel masuk dan ni. Adakah setiap sekolah diwajibkan untuk menghantar murid-murid kita tak wajibkan. Maksudnya kita terbuka. Maksudnya kita bagi ruang dan peluang. Sebab nak hantar boleh, tak hantar pun tak apalah. Tak ada masalah. Tapi kebanyakannya mereka akan hantar melalui kelab-kelab seni visual mereka kat situ. Sebab macam saya cakap tadi, antara objektif kita ialah dia nak mendapatkan markah PAJSK dia. Markah untuk dia dimasukkan dalam markah dia untuk sebagai merit dia dapat dalam markah. PAJSK itu apa? Ialah pentadbiran, aktiviti, co-curriculum dan sukan. Maksudnya markah contoh katalah Fizi masuk peringkat kebangsaan, ada nilaian dia berapa dapat. Berapa mata mata dia. Kalau masuk kebangsaan ada nilaian dia. Penyertaannya lain markah. Pencapaiannya lain. Kalau masuk dapat markah. Kalau menang lagi besar markahnya. Macam itulah. Maka dikumpulkan terbaik tu nanti, maka dapat markah merit dia. Itu antara dia punya kaedah penilaian lah. So kita gunakan ni, dan juga apabila kita menilai ini, kita pastikan bahawa kebanyakan yang kami terima daripada panel juri kita, mereka amat bangga dengan hasil karya murid mereka. Maksudnya murid ni dia tak sangka bahawa budak pelajar kita yang berumur antara kita baca kategori lah. Kalau sekolah rendah tu, sebab tahap melukis ini dia sebenarnya lihat kepada umur kita. Dia tahu elemen, tapi kadang-kadang dia menguji benda. Kita tak sangka bahawa pelajar berumur 13 tahun ataupun 12 tahun ni mampu melukis seakan sama ni dengan pelajar yang umur lebih kategori sekolah menengah atas kan. Jadi itu antara ni cabaran kita ni, dan kita melihat perkara ini satu perkembangan, walau dia bukan cabaran, dia satu benda yang baik untuk kami. Cabaran kami ialah kami nak lebih banyak penyertaan lah, supaya budak dapat ruang dan peluang yang baik lah dalam kita memberi markah PJSK tadi tu. Setakat ini dah berapa banyak penyertaan? Banyak Fizi. Saya untuk data untuk peringkat bawah ni saya tak tahu, tapi memang beribulah. Sebab kalau kami ni sendiri di sini, kita ambil 3 terbaik dari setiap kategori tu. Maksudnya untuk kita pergi kebangsaan, di sana diadili lagi. Susah juga tu kan, nak cari 3 yang terbaik ni kan. Tapi insya-Allah benda ni kita tak ada masalah dari segi tu, dan memang kita buat saban tahun. Cuma elemen baru yang kita cakap tadi, maksudnya dengan keadaan penilaian lebih telus, maksud dengan keadaan penilaian yang lebih ni, kita dapat menghasilkan. Dan tajuk-tajuk yang kita beri ni, kan kita bincang dengan pihak universiti tadi. Maka tajuk-tajuk ini adalah tajuk-tajuk orang kata
memang menguji mereka. Betul. Menguji mereka cara, dan medium yang kita gunakan biasanya mediumnya kita bebas. Kalau dia cuma ada buat ni, ada buat cetak, kita bebaskan medium dia supaya mereka boleh berkarya dengan lebih baik lah. Sebab Fizi mungkin mewarna tak pandai, contoh. Betul. Tapi melukis pandai. Maksudnya buat sketching, buat pakai pensel pandai. Macam saya memang kalau sketch saya okey. Kalau mewarna masuk colour ada je lain kan. Ada lain dah. Jadi kembang semacam kan. Jadi macam itulah maksudnya kita bagi ruang mengikut kepada tahap pelajar tu tadi. Jadi bebas untuk berkarya. Jadi bebas untuk berkarya dan medium dia bebas, dan itulah yang KPM cuba highlightkan. Maksud kita cuba tonjolkan kemahiran pelajar kita dalam bidang ini. Okay. Baik, terima kasih kepada Cik Sam kita. Kita rasa dahaga lah bersembang-sembang pasal apresiasi seni ni. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sembang Aktif Didik TV KPM. Fizi masih lagi bersama-sama dengan anda, ditemani oleh Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni di bahagian Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Cik Sam kita, yang bersama-sama pada hari ini berbicara soal apresiasi seni untuk semua. Baiklah. Kita di depan saya sekarang ni, ni ada hasil karya daripada murid-murid kita ni, disebut iFact Japan. Boleh Cik Sam terangkan sedikit tentang apa itu iFact Japan ni? Okey. Terima kasih Fizi. International High School Art Festival ni ataupun iFact ni sebenarnya adalah satu bentuk pertandingan dan pameran yang kita dijalankan oleh pihak Embassy Jepun. Baik. Jadi saban tahun kita mendapat jemputan daripada pihak Embassy Jepun untuk kita menghantar karya terbaik kita ke pertandingan ini. Jadi setiap tahun kita akan menghantar karya kita ke iFact ni lah. Jadi yang buku Fizi tengok di hadapan ni semua adalah daripada 3 tahun kebelakangan ni. Okay. Walaupun kalau Fizi tengok tahun yang ke-22, 23, yang ni 21, maksudnya ketika zaman pandemik dulu pun pertandingan ini tetap dijalankan. Oh, baik. Tetap kita hantar ke situ. Kita hantar. Jadi kita tidak pernah miss, dan kita tidak pernah, walaupun ketika itu masa pandemik pelajar kita ni tidak boleh bersemuka, betul tak? Betul. Tetapi pertandingan, apa yang hebat kat seni ni, mereka boleh terus menjalankan aktiviti secara online. Di sinilah, atas talian inilah yang seni boleh menang berbanding sukan lah. Marah orang-orang ni. Jangan sukan tak boleh, tapi orang seni boleh menyanyi kat rumah, boleh main gitar, boleh melukis, boleh berkarya. Boleh berkarya. Jadi dia sentiasa hidup. Jadi iFact ni adalah, orang kata, dia punya platform kita di peringkat international, di peringkat antarabangsa, yang pelajar kita dapat menyertai pertandingan dan juga pameran yang dia ada. Dia memang sekali hantar berapa penyertaan untuk iFact? Mereka ada buat limitation. Maksudnya kita biasa minta 5 karya terbaik kita lah kepada mereka. Dan 5 dan karya terbaik, dan every year, setiap tahun memang ada satu pelajar akan diberi anugerah lukisan yang terbaik, ada anugerah dia. Nanti kita akan terangkan dengan lebih lanjut perkara itu nanti kan. Baik. Okay. Memahami. Baiklah, kita kembali ke apresiasi seni untuk semua ni. Apresiasi seni untuk semua ni, nak tanya Cik Sam lah, antara elemen-elemen baru yang diperkenalkan dalam program kali ini. Okey. Pada tahun ini Fizi, kita dah mula mikir kaedah terbaik kita lah dalam memastikan semua karya-karya murid ini, macam saya kata tadi, objektif dia yang terakhir, kebolehpasaran. Kalau dulu mungkin zaman-zaman kita sekolah tu, kita hantar pertandingan, hantar sampai dinilai, bagi markah, maklum pemenang, habis macam tu. Balik ataupun lukisan ini dia akan dipamerkan di galeri-galeri berkenaan. Dipamer, mungkin tak ada galeri masa tu kita. Maksudnya kita hanya tahu di pejabat, kemudian gantung dekat ruang-ruang ni, lepas tu bagi cenderahati sebagai pada ni kan. Tetapi elemen baru dalam transformasi pendidikan untuk seni visual ni, kita buat ialah kita fikirkan kaedah macam mana kita boleh ada value pada pekarya dan perkarya mereka. Dan antara elemen baru kita ialah mengadakan pameran. Maksudnya kita, selain pada kita menilai mereka itu, kita pamerkan.
Pamerkan dekat masyarakat. Maksud pamer di luar, bukan pamer dalaman. Kita pamer kepada khalayak ramai, pada umum. Dan alhamdulillah kita dapat kerjasama yang baik dengan Galeri Shah Alam. Maksud mereka sedia memberikan kita dia punya galeri itu selama 1 bulan. Bulan September tu, the whole month tu, bulan penuh tu, kita dapat mempamerkan kita punya. Dan kita wawarkan kepada masyarakat sekeliling untuk melihat hasil karya kita. Dan jangan terkejut Fizi, bukan sahaja Galeri Shah Alam, bahkan Aswara turut sama. Aswara pun sama? Turut sama menyediakan galeri dia untuk kita ni. Jadi kalau kan kita cakap pertandingan kita dia ada banyak kan. Dia ada banyak kategori. Jadi macam IFAC ini kita nilai dia tempat dia kat Aswara. Panel dia berbeza. Daripada Dekan Aswara, kemudian kita ada daripada Malaysia Institute of Art. Lepas tu kita juga ada penggiat yang ada memang ada galeri sendiri tau. Penggiat seni visual ada ni, bila dia melihat karya kita yang IFAC ni, dia kata memang bukan calang-calang lah. Ketika umur pelajar macam ni, dia rasa memang tahap mereka sangat tinggi. Dan dia juga menawarkan kalau ada di masa akan datang, kalau boleh ada ruang yang lain untuk dia pamerkan di galeri dia, silakan. Jadi daripada pihak universiti ni, daripada kerajaan, daripada Galeri Shah Alam, daripada universiti ni pun sedia untuk menawarkan. Itulah elemen baru, maksudnya apabila kita ada pertandingan ini, kita pastikan benda ini ataupun hasil karya mereka dipamerkan serta dipasarkan baru nak cabut yang pasar tu lebih bijak. Okey, itu elemen kedua. Elemen kedua kita ialah kita buat jualan karya. Bila sebut pasar, kita buat jualan karya. Jadi kita telah melaksanakan dan berjaya menjual karya-karya murid ni sebenarnya. Untuk tahun ini apa seni ni kita belum jual lagi. Tetapi jangan risau, sebab nanti dalam apresiasi seni untuk semua ni kita akan sediakan e-katalog. E-katalog tu nanti ada mengenai semua hasil pameran kita. Dan di situ kita tahu harga. Nanti kita boleh berhubungan urus setia lah macam mana. Dan memang lukisan ini adalah lukisan terbaik. Macam saya cakap tadi, antaranya ialah yang saya rasa memang kalau penonton di luar sana melihat kepada karya lukisan ini, terutama yang suka pada landscape, pada buildingnya ni, mereka akan tertarik melihatnya. Okey. Dan e-katalog tu dia dah ada siap harga dan kita beruntung sebab kita buat evaluation ni, maksud kita buat dia punya penilaian ni bukan kita tengok macam tu Fizi. Profesional yang menilai. Kurator, maksudnya daripada galeri itu sendiri membantu bersama untuk menetapkan harga. Dan dia orang kata bukan biasa-biasanya lah. Maksudnya menilai berdasarkan value dia sendiri. Berapa? Kadang-kadang kita pun tak berapa nak faham tentang lukisan ni. Kenapa lukisan ni berharga 2 juta? Dia lukisan yang berharga ni dia mula dengan starter, maksudnya permulaan dia memang orang tak kenal dia. Tapi bila dia dah mula menjual dan nama, contoh Fizi dah mula menjual karya, orang maka Fizi dah ada dari rekod nanti. Kekayaan dia telah dibeli oleh sekian orang dengan harga. Maka akan datang benda tu akan lagi naik. Maka dia punya trade tu adalah. Itu cara kita macam ni kita nak memasarkan dia elemen kita lah. Fizi tahu tak, tahun ini saja melalui daripada showcase yang kita buat dekat luar sana, kita berjaya menjual karya murid kita ni lah. Lebih kurang 31 karya. 31 karya telah pun dijual. Syabas kepada murid-murid KPM kita. 31 karya jual. Nak tahu nilai berapa? Berapa nilai? Nilai dia mencecah hampir 20,000. Wow, sangat hebat. Ini memang bermain dalam pemikiran saya, Cik Sam, kan? Harga permulaan minimum untuk karya murid-murid kita ni bermula dengan berapa? Dia tak tentu Fizi. Dia macam ni lah. Kalau kedai jahit tepi jalan tak masuk butik lain. Tapi bila dah masuk butik jadi harga lain. Jadi macam tu juga dengan seni visual ni. Bila dia dah masuk pada galeri, penilaian tu dah berbeza sikit. Value tu dah berbeza. Sebab orang boleh nampak tempat ni memang tempat yang menjual lukisan. Dan dia. Tapi kalau kita buat showcase, maksudnya kita buat pameran di luar, sana, maksudnya just kita pamer-pamerkan tu. Sebagai contoh, baru ni kita buat showcase Transformasi Pendidikan di Alam Mandar tu, kita berjaya menjual. Tapi itu pun memang sekolah tu sendiri dia dah ada
harganya. Korang letakkan harga Kalau lah. saya sebut nanti Fizi nanti macam tak nak beli Berapa? Saya memang tertarik dengan benda ni. Berapa harga permulaan? Harga setakat dia ini. paling rendah pun saya ingat 500 lah. Paling rendah 500. Paling tinggi setakat Paling yang terjual? tinggi setakat ni yang saya tahu yang dalam rekod kami yang terjual 1,800. Nampak tak betapa mahalnya karya seni tempatan kita ni. Murid-murid Harus tu, kita murid-murid. hargai. Ni berada di yalah murid-murid kan. Sebenarnya orang pandang lah budak-budak lukis apalah sangat. Tapi kalau kita lihat karya-karya mereka ni setaraf dengan karya-karya profesional. Baiklah, sekiranya telah pun dijual kan hasil karya mereka ni, adakah mereka dapat menikmati Semestinya wang itu? Yes, semestinya. Kita memang bukan jual untuk mana-mana. Maksudnya kita buat pasar tu, pelajar tu akan dapat kembali. Jadi kita sebagai contoh di Gary Shah Alam tu kita kalau kita buat pameran sekarang apresiasi seni untuk semua ni, dia ada sistem e-katalog tu, maka boleh mobil urus dia, pembeli boleh berurusan terus dengan sekarang ni kita guna dulu Gary Shah Alam sebab dia kurata yang bertauliah, maksudnya yang biasa buat jualan. So mereka akan menghubungi mereka akan menghubungi pihak sekolah untuk dapatkan maklumat dan penyaluran duit itu akan pergi pada sekolah. Sekolah akan bagi kepada pelajar. Seronoknya. Tapi tak ada masalah dari segi itu. Maksudnya penjualan itu kita letak pada situ dan mereka. Dan GSM tidak mengenai apa-apa bayaran. Mereka adalah sumbangan CSR mereka kepada kita lah. Maksudnya mereka sebagai badan yang bertauliah untuk menyelaksanakan sistem penjualan ini. Baik, itulah dia. Memang bertepatan dengan tajuk kita pada hari ini, apresiasi seni untuk semua. Baiklah, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM, apresiasi seni untuk semua. Topik perbincangan kita pada hari ini dalam Sembang Aktif masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga kita ditemani oleh Encik Sam kita ataupun Encik Samsudin, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Seni di bahagian Sukan, Co-Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Nak tanya Encik Sam kita lah, anak saya ni sukalah menconteng kan? Kiri, kanan, depan, belakang sampai ke lantai pun dia conteng. Macam mana saya nak menarik minat beliau ni untuk pergi ke lukisan-lukisan yang bertaraf macam ni. Bertaraf antarabangsa begini ni. Okey. Fizi umur berapa tahun? Saya 38. Tak, umur anak Fizi. Anak tengah 38. Anak saya umur yang paling besar 11 tahun. Yang suka menconteng ni berapa tahun umur? 7 tahun. Okey. Sebenarnya Fizi kena bagi ruang kat dia. Ruang bagi dia. Tapi elemen pendidikan yang saya nak share ialah maksudnya bagi dia kertas. Cakap jangan contoh yang ini bagi dia, tapi jangan melarang dia daripada melukis. Sebab lakaran itu adalah dia punya psikomotor stroke dia untuk dia bermula kan. Daripada situ nanti dia akan mula menarik minat untuk melukis benda-benda lain. Cuba cakap, adik cuba lukis ni lidi ni, dia akan bermula dengan benda yang kecil lama. Sentiasa galakkan mereka. Melukis kura-kura ni. Kura tu mungkin tapi jangan gelak kan. Tapi sebab visual ni adalah cara mereka interpretasi dia punya pandangan dia. Lihat dia, macam ni dia lukis. Jadi jangan halang anak. Kalau anak conteng dinding, marah lembut je lah, minta dia bertanggungjawab basuh balik. Tetapi bagi dia kertas. Keluar sikit modal beli kertas. Bagi kertas besar, maksud suruh lukis. Bagi dia warna, biar dia bermain dengan macam tu. Bermain dengan elemen baru, dia dapat minat. Okay. Kita kadang-kadang kita kadang rasa macam benda tu benda yang kita kena halang. Tapi jangan. Biarkan. Kena biarkan. Biar lukisan maupun muzik dan sebagainya. Biar dia expose dia. Tapi dari bawah kawalan lah. Jangan dia pergi rumah orang pula conteng semua. Jadi kita kena sentiasa ada kawalan anak-anak kita tu. Tu antara elemen yang si Fizi kena teruskan. Galakkan mereka. Dengar tu maknya. Maknya yang kuat marah ya. Baiklah, kita berbalik kepada apresiasi seni untuk semua ni. Kita banyak mendengar kisah-kisah tentang sukses story ni. Kita nak mendengar daripada mulut Encik Sam sendiri tentang sukses story pelajar kita. Okey, Fizi. Memang seni visual ada juga apa tanya dalam seni ni kita tak pernah
rasa ketinggalan dalam kita mendapat success story yang hebat-hebat lah. Saya sebut pasal sini untuk semua ni. Kalau Fizi tengok buku di hadapan kita ni, ini adalah orang kata gambar, buku gambar. Buku gambar ini yang terbaru iaitu 23 International High School Art Festival yang kita hantar pelajar kita di Jepun. Ini yang terbaru di tahun tahun ini. Okey, baik-baik. Dan karya lukisan ni baru pulang semalam daripada Jepun masuk kita. Sampai? Untuk kita pamerkan lagi sekali. Okey, jadi kalau tengok daripada ini gambar ni, kalau tuan-tuan tengok, maksudnya ini adalah karya daripada murid kita. Karya yang terbesar ni kita nampak ni adalah karya daripada Sekolah Seni Malaysia iaitu Nur Hakimi Azim bin Hamidun daripada Sekolah Seni Perak. Hebat, yang mana telah dianugerahkan Gold Medal Certificate of Merit Award. Jadi yang karya-karya rakan yang lain ini juga dipamerkan dan dia dipamerkan. Ini bukan orang kata pameran kecil-kecil punya Fizi. Kalau tengok daripada ini, kalau lihat dia banyak dia punya daripada negara-negara lain. Banyak pameran-pameran dia masuk daripada negara-negara yang di macam seperti masuk ada kaligraf dan sebagainya. Tapi yang kita tidak ketinggalan. Maksudnya kita tetap juga menghantar pelajar kita. Dalam ni, sorry. Saya boleh tengok sekali lagi tak? Kita boleh tontonkan kepada penonton kita yang sedang menonton ni. Ini kita punya karya yang terbaru. Baik. Karya kita yang terbaru, kita nampak hantar. Tak ada hantuah bersama dengan seorang gadis Jepun di situ. Okey. Semua tertanya kenapa pula? Okey, untuk International High School Art Festival ini, dia punya tema ialah cultural, maksudnya kebudayaan. Tapi apabila kita berbincang dengan kita punya panel dekat sini, macam mana kita nak menggarap kebudayaan ini, mereka lebih tertarik kalau kita menggarapkan kebudayaan kita bersama dengan Jepun. Tu kalau tengok ada dua elemen tu. Betul. Hantuah dengan gadis kimono sebelah kan. Lepas tu yang lain-lain pun lebih kurang sama. Ada harimau, dia mesti ada ikan koi contohnya. Jadi benda yang macam ni yang dia satu yang unik lah. Benar. Kalau boleh kita aja lukis kita punya ni, tetapi kita nak tunjuk pada dunia bahawa pelajar kita ni versatile. Betul. Mereka boleh menggabungkan dua elemen. Jepun dan juga ni kita gabung Malaysia. Hebat. Jadi ini success story dan kalau Fizi tengok buku ni, ini yang tahun 20 yang sebelum ini. Yang kedua ini 23. Ini dia. That mean kalau tengok dua buku ini ketika era pandemik ni. Oh, ni. Era pandemik. Maksudnya zaman ini kita tetap juga menghantar karya kita. Tetap tetap hantar. Ini karya kita budak kita yang dulu. Maksudnya mungkin Fizi boleh tunjuk dekat umum. Nasrin Nadirah binti Suhaidi. Okey, daripada SK Hamzah 2 Kelantan. Kelantan. Orang Kelantan banggonya abang Kelantan ni. Nampak tak? Ini di antara hasil karya beliau. Nasrin Nadirah ni Fizi, dia bila hantar peringkat kebangsaan 3 tahun berturut-turut dia menang peringkat kebangsaan. Ini sangat halus dia punya karya lukisan. Dia punya tajuk lukisan di antara kimono dan kebaya. Wow, hebat adik-adikku. Baik. Dia. Okey, sama juga yang ni pada tahun 2020 kalau tengok buku ini kan, kalau Fizi boleh lihat ini dia juga kita hantar juga pelajar kita. Pada ketika ini pelajar kita yang menang ialah adik Darwishah binti Jawatir daripada Sekolah Seni Johor. Mereka mendapat sertifikat on merit art section. Wow. Jadi tiga ini dan juga 5 karya-karya kita ini adalah merupakan sukses kita lah dalam seni visual. Dan dia tidak terhenti di situ, Fizi. Kita sentiasa mencari ruang dan peluang untuk kita hantar. Setakat ini, kami juga di pihak KPM juga orang kata bersedia ataupun kalau di luar sana dengar dia ada platform yang mana untuk pertandingan seni visual peringkat antarabangsa ni, datang jumpa kami di BSKK. Mungkin kita boleh hantar karya-karya kita ini sebab mungkin ramai lagi yang kita tak tahu yang tak tahu dan kita sendiri pun di KPM pun tak tahu. Tapi sebenarnya mungkin pegiat-pegiat seni sana tahu kan. Kita nak orang kata kita nak pasarkan hasil karya murid kita peringkat antarabangsa. Betul. Sebab lukisan ni mudah, bukan mudah macam mana. Maksudnya kadang-kadang tak payah hantar orang. Betul. Hantar karya je. Tapi kadang-kadang ada kalau separuh masa Jepun dulu, masa ni sebelum pandemik dulu, memang kerajaan negeri Jepun dia akan bawa satu pelajar dengan penjaga pergi.
dia tanggung. Ke Jepun? Ke Jepun. Wow. Tapi bila pandemik hari itu, dia stop lah. Kami insyaAllah tahun depan, kalau ada kita hantar. InsyaAllah. Mungkin penjaga dengan pelajar tu dapat pergi. Rupa-rupanya hebat-hebat lukisan murid-murid kita ya. Memang hebat. Baik, Memang hebat. nak tanya Encik Sam kita lah. Ini soalan terakhir mungkin okey. ya. Apakah harapan KPM dan juga Hala Tuju bagi pelaksanaan program ini di masa hadapan? Kita di KPM memang sentiasa berlapang dada dan berfikiran terbuka lah. Baik. Dan kita mengamalkan pintu terbuka pada NGO, kepada GO dan juga pihak swasta untuk bekerjasama dengan kita dalam bidang kesenian ini. Macam tahun ini kita dapat SPRM dan tidak mustahil mungkin lepas ini Abang Bomba pula datang jumpa kita. Elemen mencegah kebakaran melalui seni visual kan. Tak mustahil juga kita menanti-nanti benda macam tu. Betul. Maksudnya Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Penjara, boleh semua elemen mesej yang tuan-tuan ataupun jabatan di luar sana yang nak disampaikan boleh through melalui seni visual. Jadi bukan setakat dari segi kolaborasi dari segi pertandingan, juga kolaborasi dari segi orang kata dari segi tempat. Mungkin dia ada di luar sana ada pengusaha galeri yang hebat, yang ternama, yang nak berkolaborasi dengan KPM untuk kita pasarkan kita punya hasil karya, buat bengkel bersama. Dan kita kena ingat bahawa kita bukan saja menangani dari segi untuk kemahiran murid, tapi juga kita nak melihat juga kemahiran guru kita. Maksudnya kalau mungkin Balai Seni Lukis Negara ataupun mana-mana institusi of art dekat luar sana berminat datang jumpa dengan kita kat sini, kita bincang. Maksudnya kita nak pastikan bahawa elemen kesenian ini dapat berkembang dengan lebih besar lah. Itu hasrat KPM lah dari segi itu. Dan kita harap benda ini nanti kita harap benda ini nanti akan dapat diperkembangkan lah, InsyaAllah. Untuk di masa akan datang. Dan macam saya kata tadi, kita sedia dan kita akan mengadakan berbagai, sebab elemen seni ini dia luas. Mungkin lepas ni kita buat pertandingan yang lain pula. Kita mensasarkan bahawa tahun depan kita nak menguji murid kita mungkin elemen fiction pula. Futuristik punya ni, mungkin elemen dari segi alam sekitar dan sebagainya. Jadi benda ni semua kita sedang fikirkan lah. Kita bersama dengan pasukan kita di belah ni, guru kita, dengan rakan-rakan sinergi kita yang lain, kita nak pastikan bahawa apa yang kita nak capai pada tahun depan kita dapat laksanakan. Baik, terima kasih kepada Encik Samsudin bin Reza ataupun Encik Sam kita, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Kecemerlangan Seni di bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana sudi berkongsi tentang apresiasi seni untuk semua pada hari ini. Baiklah, terima kasih adik-adik yang sedang menonton. Jaga diri baik-baik, kekal fokus, jangan nakal-nakal, okey? Teruskan menonton Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM